Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We have reached the last topic of our syllabus, which is about logical addressing. Right. So this chapter is very important, especially if you are dealing with networking. So kalau kamu student network ataupun student IT, so one of the basic things that you need to know is to how you're going to calculate. Dengar. Sekarang ni dengar tak? Hello, orang lain? Dengar sir. Orang lain dengar? Okay. Dengar sir. Dengar sir. Alright, okay. So ini yang basic lah. So kalau student network, kalau tak tahu buat logical addressing, nak kira IP address, so somehow you need to revisit back you guys punya ni lah. So ini yang kita akan belajar. Dan ini juga kalau dalam your group project, dia akan membantu you guys untuk buat dia punya calculation. Kan dalam group project tu, you guys need to do some simple subnetting, right? So dia punya fundamental is from this chapter. Right, so kalau ada soalan, so please stop me kalau mungkin ada tak jelas dengan saya punya penerangan. Okay, so first thing first, seperti yang kita telah belajar sebelum ni, right? So in networking, we have OSI layer. So OSI layer, it's describe how different layer tu, apa yang kita buat, apa dia punya operation and how it's interact between upper layer and down layer. So, kalau dekat layer 2 kita ada physical addressing or what we call as MAC address. But in layer 3, which is the network layer, so we have IP address. So IP address is the one that going to give a unique address to your host dalam network. So IP dalam IP protocol kita ada dua. So kita ada the older one which should be depreciate soon, which is IPv4. Pasal IPv4 ni dia punya address dah nak habis. So nowadays people are going towards IPv6, right? So anyhow, in IPv4 address there is a 32-bit address which can be uniquely and universally defined for your connection to the internet. So contoh, kalau saya saya tunjuk balik punya ni. So here I'm connected to the network and I have my IPv6 address and also my IPv4 address. So this is my IPv4 address. So kalau IPv4 address dia adalah 32 bit. So kalau 32 bit, kalau 2 to the power of 32 bit, kita boleh address berapa tu? Ada siapa try tak? 2 to the power of 32. Saya pakai calculator ni, so somehow around 4 billion addresses. Lebih kurang macam tu lah. Tetapi of course you guys know orang dekat bumi ni sekarang ada berapa? Kalau you guys boleh teka agak-agak lah berapa population bumi sekarang ni? Anyone? No? Siapa nak teka? Tak ada teka? 7 billion. Yes, around 7 billion. So is it enough with only 4 billion unique addresses since semua orang nak gunakan internet? So tak cukup So that's why we are going towards IPv6. So IPv4 still ada kerana somehow we managed to extend the life by using the NAT. Nanti kita akan belajar juga apa tu NAT. NAT tu adalah kita buat network address translation di mana satu IP address kita boleh share dengan banyak host. So yeah, so anyhow, so the address space macam saya dah cerita tadi around 4 billion. So 2 to the power of 32. So kalau IPv6 kita ada berapa? Kita ada 128 bit. So kalau untuk IPv6, so 2 to the power of 128. So we have around not even trillion, I think trillion of trillions. So dengan IPv6, setiap orang kat bumi ni kita bagi dia IPv4 addresses pun still address tu still banyak lagi kita boleh uniquely assign to the people. Right? Ke people lah to host. So yeah, so this is IPv4. Right, and the notation ni maksudnya how we going to display the
IPv4 it can be in a binary notation which is 32 bit. So contoh macam ni lah, right? 010. So contoh kalau macam dalam PC saya ni, IPv4 saya adalah 10.99. So mungkin kita boleh recap balik. So I have here 10.99. 0.252. Okay, so kalau kita nak dia dalam bentuk so this is dalam apa ni, decimal punya notation. So this is decimal. So if we want to have binary notation, so boleh siapa tolong saya untuk convert? Anyone? So berapa dalam binary? So it should have 32 bit. Right? Anyone? So tak ada. Okay, so we have kat sini kita tukarlah. So setiap ni dia akan ada 8 bit. Dia akan pecahkan kepada 8 bit dot, kita ada 8 bit, and we have another one 8 bit. So 8 bit. So kita ada total 8 campur darab 4. So we have 32 bit. So the first one 10. Berapa kalau kita nak convert dia dalam 8 bit punya 8 bit punya notation? Yes. Thank you Nur Syazwani. So 0. That's why dalam chapter pertama you guys belajar dulu macam nak convert all of this. So komputer dia proses dalam binary. So 0001001. So untuk ni this one for the second portion 99 betul berapa kalau kita convert dia kepada binary? We have 1100 011. Tapi ini tak cukup 8 bit kan? So sebenarnya ada satu lagi. So kena cukupkan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right. So for the second one is 000. So just 000. Right. And the last one is 252. We have. Yep. Thank you Sofia. Ada dengan Anil. So 11 100. So cukup tak 8 ni? Cukup So this is in the binary punya notation. So is it easy to read? Kalau kita nak buat ni agak susah komputer yes. Senang bagi dia pasal memang dia adalah binary system. So kalau untuk manusia kalau kita nak baca, that's why they display dalam bentuk decimal. Right? So basic one. Right? Right, so we have ni example lah kita boleh try. So from here contoh daripada binary kita nak tukar kepada decimals. So ya benda sama saja. So kat sini 1 tambah. So senang cerita. So let's try this first example. Kita try 1 je lah dulu Satu. Let's try that. One, 0. One, and we have 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, and we have 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. We have 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Yeah. Okay, so nak buat quick conversion kan, nak simple. Kalau saya selalu buat macam mana? Kalau nak convert daripada binary kepada decimal dengan cepat, so kita ingat je kat sini kita ada berapa bit? Kita ada 8 bit kan. So the
leftmost bit ni sebenarnya value dia adalah 128. Ni 128. So dekat sini kita ada 64. Then here we have 32. Then we have here 16. Then here we have 8. Then we have here 4. And here we have here 2. And we have here 1. So contoh for the first one, kalau nak cepat convert, so this one ini 1 1. So 128 plus 1. So we have 129. Dot. So here sama je. Mana yang naik? So for this one, so we have 1 plus 2, which is 3. And we have plus 8. So 8 plus 2, so we have 11. And here we have sama 11. And we have here, which is 1 tambah 2, 3. So 3 campur 4, 7. So 7 plus 8. Plus 128 plus 64 and 52. So kita ada dot 239. So yeah. So this is how we convert it from binary to decimal dengan cepat. So just ingat je. Let's move it 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2.1. Right? Boleh setakat ni? Boleh. Right. So, seterusnya, contoh daripada sini kepada binary. So I think we have done this before this. So sebelum kita buat. So this is how we going to convert from decimal to binary. And yeah, so let's see example 12.3. So mana yang kamu kalau for the first one, for the first address, so apa dia punya error dia? Anyone boleh teka? Tak ada. So the first one is Ada the zero, error is, sir. yes, betul. This 45. Yeah, correct. Thank you. Right, the second one, apa error dia? Terlebih satu portion tu kan? ya, Dia ada satu 4. portion. So kita ada 5. So salah lah. Right. So second one. Oh, let me highlight. Second one. Sama macam yang A. Macam A. Dia lain sikit. Okay, contoh. Yang salah dia adalah 301 ni. Pasal, okay. Macam saya cakap, setiap for every portion ni, dia hanya boleh be represented by 8 bit. Okay, semua 8 bit. Right. So, contoh, kalau semua ni 1, maksudnya the maximum value of the 8 bit. So, contoh 1111. Ni semua ni 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay, cuba bagi value dia ni semua berapa? 255. 255. So, kalau kita tengok kat sini, dia 301. Lebih ke tak? Lebih. Yes, so dia lebih. Dia out of range. So, itu salah dia. Okay, boleh? Boleh follow setakat ni? Boleh, Boleh. sir. Alright, for this one, apa salah dia? D. Binary, sir. Yes, betul. Dia kalau sepatutnya, kalau binary, semua binary. Kalau dia represent dalam decimal notation, semua kena decimal. Dia tak boleh campur. Right? Alright. Good. So next. Right, so untuk IPv4 address, untuk IPv4 punya addressing, we have 2 type. So kita ada classful addressing dan juga classless addressing. So senang cerita, classful addressing ni is currently memang orang tak pakai dah sekarang. So classful ni adalah in the earlier days of the internet. So di mana setiap IP address dia bahagikan ikut kelas. So kita ada kelas A, B, C, D dan E. So selalunya kelas E ni adalah experimental. Kelas D ni selalunya untuk multicast. Yang juga saya belajar sebelum ni ada multicast. Dan yang dia bagi dekat orang, untuk orang uniquely identified people is kelas A, B dan C. So kalau kita tengok dekat sini, apa yang menentukan kelas tu? Dalam address ni kita ada, tadi kita ada
portion kan, kita maksudnya kita ada 8 portion. Tapi anyhow dalam for the whole portion tu dia boleh bahagikan the first byte, contoh setiap portion ni byte kan 8. So dia boleh cerita contoh untuk kelas A, untuk the first byte adalah untuk network address dan the rest untuk host address. Network address ni adalah untuk dia represent network. Tetapi untuk host address adalah untuk dia assign kepada host, maksudnya kepada server, kepada PC. Right? So, kalau kita tengok dekat sini, kalau kelas A, kalau kita ada first 8 byte ni diguna, so digunakan 8 bit kan. So, berapa banyak network orang yang dapat kelas A ni boleh create network dalam network dia. So, kita ada 2 to the power of 8. So, kita ada, dia boleh create 256 network. Tetapi number of host dia, bayangkan kita ada 888. So 8 campur 8 campur 8, we have 24. So 2 to the power of 24, kita ada millions of hosts dekat sini. So so untuk kelas B, dia boleh create 8 campur 8, so dia boleh create 65536 network dan host pun sama. Kalau untuk kelas C, network dia boleh banyak. Dia boleh ada dalam billions of network, tetapi host dia sikit. Right? So inilah contoh kan. So ni dia punya range dia, selalunya IP dia akan start, kalau untuk kelas A dia akan start dari kosong. Selalunya dia akan buat dia akan start dengan 1, 2, 3 sampai 127. B dia start dengan 128, 191, 192, 223 macam itulah. Right? So anyhow, kenapa problem dengan classful ni, dia membazir. Contoh, selalunya kalau dulu, kalau negara-negara dekat North America, maksudnya dekat Amerika, dekat Mexico, Kanada, dia punya registrar dia akan bagi dekat customer IP address kelas A. So maksudnya dia boleh, contoh mungkin dekat university dekat Amerika tu mungkin dia ada time tu ada 20 server atau komputer saja. Tetapi dia dah membazir, faham tak? Dia tak pakai pun sampai millions of ni. Dan selalunya kelas C ni dia bagi dekat Asia. So Asia maksudnya kita akan dapat dia boleh bagi banyak kecil-kecil network, tapi host kita boleh hanya ada 200 host saja. Which is dia not is a good scheme kalau kita nak save addresses, especially bila semua orang dah start guna internet kan. So kita nak save kan, kita tak nak membazir IP address. So that's why kita ada the newer one which we call is classless yang kita akan discuss selepas ini. So nowadays semuanya akan menggunakan classless. Alright? Okay, boleh? So ini Boleh. right. So kalau kita nak tahu, contoh kalau mungkin ada still soalan yang still bertanya, so we have a class full addressing. So please determine the class of this IP address. So macam ni kalau kita nak tahu, kita tengok dekat dia punya first byte. Kalau dia punya first byte tu, the leftmost bit dia 0, dia adalah class A. Kalau dia 10, dia adalah class B. Kalau dia 110, dia adalah class C. Kalau dia class D, dia 1110. Kalau dia class E, dia 111. So kita tengok examples. Okay. Untuk first one, so this is classful addressing. Alright, so kalau tengok first one, ini apa kelas dia? Untuk A ni. Ini apa kelas dia? Kelas A. Yes, class A, correct. So for this one? C. Yes, correct. Class C. Pasal kat sini, 110. So kita tengok sini, this one. So kita kena convert dulu kan. So 14 ke binary. Kelas A. Yes, kelas A. Betul. Just tengok daripada sini. For this one, 252. Kena convert dulu kan. Tak pun kita tengok sini je. So this one is class A. Kelas E. Yes. Tapi anyhow kita boleh convert lah. Convert, lepas tu kita tengok. So that is how from the IP address we can know the class. Right? Dulu memang macam ni. For this is what people do. Right? Memang ini yang orang buat. Sampai even tahun, tak silap saya, 1995 pun masih orang pakai classful like this. Right? Cuma when there is a concern that the IPv4 ni akan habis, then only then they introduce classless. Then everyone, satu dunia kena sit down together, dia kena
Now dia ada what they call as SIDR notation, SIDR, SIDR notation, which is classless. Right, so ni saya ada cerita dah ni. One problem with classful addressing is each class divided into fixed number of blocks, right? So this is wasting an address, right? So D untuk multicast, E selalu reserve. So this is untuk yang selalu kita bagi dekat orang. Tetapi kalau kita bagi ikut kelas ni dia fix. So kita banyak membazir address, right? So kalau dalam classful, again saya dah terangkan tadi, kenapa dia class. Contoh kalau kelas A, so maksudnya the first bytes tu itu adalah untuk network addressing. So untuk third one is for the host addressing. So host ni memang kita boleh buat further subnetting, kita boleh pecahkan lagi kepada kecil network kecil, ataupun kita boleh bagi dekat host. Dekat network tak boleh So network ni maksudnya kita dah fix. So benda tu dah di-assign kepada kita. Right? So ada tengok ada network ID dan juga host ID So ada network address dan juga host address. Right. Dan juga kita ada konsep what we call as masking. So masking ni adalah nak menentukan which bytes is part of network portion and which part is the host portion. Maksudnya dia punya host ID dengan network ID tadi tu kan. Right. So contoh saya ada PC saya ni, my IPv4 is 10.99.0.252 and my subnet mask is 255.255.0. So daripada sini siapa boleh teka dekat sini which one is network portion, which one is the host portion? Siapa boleh bantu? Anyone? So kalau kita tengok kat sini 255.255.255, so this is the network portion. Yang naik satu ni, so maksudnya dekat sini the whole this is network, and since this is 0 yang dalam subnet mask tu, so this is the host. So dalam network saya 10.99.0 ni dia dah letak dalam network saya, dalam network sama network yang saya connect, so saya tak ubah. So this one, so dia PC saya 252. So ada juga dekat dalam network ni 299.0.25 dekat saya punya gateway, which is router, dia host juga. So kita boleh assign satu, nampak tak? Tapi dia still dalam this range. So tu ada reply. Right? So .1 dia dah bagi dekat satu gateway. Right? So this is network portion, this is the host portion, only based on my subnet mask. Kalau saya punya subnet mask adalah 255.255.0.0, so that means this is my network portion and this is my host portion. Boleh tak cakap tu? Dan Boleh. untuk notation dia, kalau Boleh. for 255.255.255.0, so senang cerita kita tambah aja. 255 ni maksudnya dia semua satu bit tu tambah kan. So 8 campur 8 campur 8. So kita ada /24. So my CIDR notation saya adalah /24. Kalau kita 255, so saya punya CIDR notation adalah /16. Right? So kita boleh tengok sini. Contoh kat sini 255 saja, so /8. 255.255/16. 255.255.255 adalah /24. Right? So ini CIDR notation saja. Daripada CIDR notation kita boleh tahu kita punya subnet mask. Right? Penting subnet mask ni mesti ada. IPv4 dia mesti ada IP dan juga dia punya subnet mask. Baru kita boleh kira dia punya network address ke portionnya. Kalau kita nak buat subnetting, kita mesti kena ada dua information tu. IP address dan juga dia punya subnet mask. Ataupun mungkin dia tak bagi subnet mask, dia bagi kita punya CIDR notation. Right. Right. Okay, boleh setakat tu. Boleh kita teruskan kepada classless? Boleh. Right. Next is for our classless addressing. So in classless addressing, we now instead of kita separatekan ikut block, so now we are can variably assign the address. So maksudnya kita address space is divided into variable length block. So tak semestinya 8, 16 ada. Dia boleh gunakan the whole block. The size block varies based on the size of the entity. Entity tu senang cerita berapa banyak dalam contoh dalam network tu.
berapa banyak host kita nak guna. Contoh kalau network tu kita nak gunakan 8 host saja, dia punya subnet mask lain. Okay, kalau kita nak gunakan 200 host, so subnet mask dia lain. Supaya kita boleh save IP address. Right? So example here, so benda ni you guys boleh baca. Tapi mungkin saya boleh terus share kot macam mana contoh kita nak buat dalam classless. So, let me try untuk terus tunjukkan your examples. Okay, contoh kita subscribe dekat internet. So, ISP dah bagi kita IP address. Contoh, dia cakap, okay, aku bagi kau this address, 192.168.10.0 dan dia cakap aku bagi kau CIDR notation 26. Ada pandai lah. So maksudnya kau dah subscribe kat internet, aku bagi ni. So daripada sini inilah yang kau nak design network kau. Kau nak buat, nak pecahkan ikut network, kau nak assign kepada host. So this one. So inilah tugas tanggungjawab engineer untuk buat dia punya subnet calculation. Kita nak pecahkan dia kepada several subnet. Pasal kita tak nak network kita semua flat network. Maksudnya dalam satu network saja. Kita nak, of course, kita nak buat subnetting. So macam mana kita nak buat? Right. First, daripada CIDR notation ni, siapa boleh, 26 lah, /24. Right. So, /24 ni. So, siapa boleh tolong saya berapa dia punya subnet mask? Berapa subnet mask dia? 255.255.255.0. Yes, thank you. Right, harap at this point semua orang dah clear berkenaan dengan CIDR notation ni. Alright, so sekarang ni kita nak tahu which one based on the subnet mask, mana kita punya network portion dan mana kita punya host portion. Host portion kosong 255.255.255 tu network. Maksudnya 192 ni. 192, 168, 10 tu network, kosong tu host. Ni network, betul, ni host. Okay. So, network ni kita tak boleh ubah dah. Selalunya tak boleh ubah lah. Okay. Kalau kita ISP lain. Tapi anyhow, kalau kita pengguna, kita network engineer kat company, ISP for this one dia dah fix. Maksudnya dia dah bagi kat kita. Inilah nak, maksudnya dekat ISP, kalau dia nak refer kepada network kita, dia akan refer for this one. So, yang kita boleh manipulate lagi untuk kita buat subnetting, further subnetting ataupun kita nak pecahkan lagi, kita hanya boleh guna the last bytes ataupun the last 8 bits. Boleh tak? So, ini 8 bit. Clear tak setakat tu? Kita boleh guna yang ni je. Ni tak boleh lah. Boleh. Boleh? Boleh, Right? sir. Okay, so sekarang macam mana kita nak buat? So, kalau kita nak buat subnetting, first kita macam kita tengok tadi dalam slide, kita block tu kita boleh pecahkan ikut size of entity. So, kita tanya pula dekat kita punya network requirement. Selalunya kita akan tanya boss kita. Okay, boss, kita dah subscribe dekat ISP. So, ISP bagi kita punya IP address block, this one. Dia bagi ni. So, dia bagi hanya /24. So, kita hanya boleh guna 8 bit. So 8 bit ni sebenarnya kita boleh guna untuk berapa host ni? 2 to the power of 8 dapat berapa ni? Ni one? 256. Yes, 56. So kita boleh manipulate dalam 256 dan kita boleh pecahkan juga network dalam using this range. Okay, so boss cakap, okay, since kita ada 3 department, so contohlah kita ada department, selalunya kita ada department apa marketing selalunya lah marketing. So kita ada IT dan kita ada department apa lagi selalunya? Operation contohlah kan, operation punya department. Okay, so kita pergilah dekat marketing department. Kau ada berapa staff So dia cakap, aku sekarang ni ada 5 staff saja. Contohlah kalau you guys ni company kecil lah, SME. Company besar, dia akan minta besar lagi sebagainya. So anyhow, you guys dekat marketing department dia cakap, okay, kita ada sekarang ni ada 5. Tetapi mungkin staff tu akan tambah lagi 5 lagi in the future. So dia ada requirement untuk ada berapa? 10 host. Sebenarnya dia nak 10. Pasal setiap staff tu kita assume ada satu komputer lah kan. So dia nak ada 10 host.
Okay, so kita pergi pula dekat IT department, kita punya department. IT department ni dia bukan hanya untuk orang, dia guna untuk server apa semua kan. So of course IT department selalunya yang paling banyak host dia pakai. So kita kira mungkin kita perlukan 100 host. Untuk orang, untuk workstation, untuk server, macam-macam sistem lah. So untuk operation kita tanya, dia cakap kita perlukan 30. Yeah, mungkin untuk workstation, untuk anything yang berkaitan dengan operation. So dia perlukan 3 host. Okay, so macam mana kita nak buat subnetting? First step, okay, setakat ni boleh follow tak? Saya nak cerita pasal host ni. Boleh. Okay, first step apa yang kita buat, kita kena sort dulu. Sort dulu, maksudnya kita akan buat subnet untuk network yang besar dulu. This one dulu, kita akan start. Ni yang first kita akan buat, paling besar. Second besar apa? Operation. Ni 2. Third one is, last one is marketing, paling kecil. Okay, so kita akan buat ni dulu. So sebelum tu kita kena tahu berapa banyak bit kita nak pakai supaya kita boleh represent the host. Okay, contoh kalau untuk first one, untuk IT dia nak 100 host. So kita nak pakai berapa bit? Contoh kita pakai 5 bit. So 2 to the power of 5 kita dapat berapa? 32. Cukup tak? Tak cukup So kalau kita pakai 6 bit, 2 to the power of 6, tak ada 64. Tak cukup juga. So kita nak pakai berapa bit ni? 2 to the power of 7. 1 to 8. So boleh lah tu. 1 to the power of 7. Kita boleh 1 to 8. Cukup. Fulfill requirement ni. Dan kena tahu, walaupun dia 1 to 8, kita kena kira juga usable address. So sebenarnya setiap bit ni kita kena tolak dengan 2. So usable maksudnya yang kita boleh gunakan letak dekat host adalah sebenarnya 1 to 6. Pasal satu daripada 1 to 8 bit ni, satu kita akan gunakan sebagai subnet punya address. Untuk network address untuk subnet tu. Dan juga untuk satu lagi yang the last one adalah untuk broadcast. So yang kita boleh assign dekat host 126. So 126 ni boleh fulfill tak 100? In your opinion, boleh tak? Boleh. Boleh, yes. So okay, kita akan untuk IT kita akan gunakan 7 bit. Next one, operation. So kita nak pakai berapa bit ni? Ini one. 2 to the power berapa? 2 to the power 5. Boleh tak? Boleh. Okay, kita try 2 to the power 5. So kita dapat 32. Tapi kita kena tolak dengan 2. So kita ada 30. So ngam-ngam cun 30. Boleh lah. So ngam-ngam 5. Ngam-ngam. Kalau tiba dia minta kat sini 31, kita buat 2 to the power of 5, tak boleh dah, tak cukup dah. So kita kena tambah 2 to the power of 6. Tapi since kat sini 30, cun lah. So kita pakai 2 to the power of 5. Kalau dia minta 31, tak cukup dah lah. Pasal usable kita 30 saja. Okay, boleh faham tu? So kalau untuk seterusnya untuk 10, 2 to the power of, apa nak suggest? Berapa? 4. Yes. 4. Kenapa kita tak pakai 2 to the power of 3? Kurang. Kurang 2 to the power of 4. So, kita ada 16 pulak 2. So we have 14. So okay lah, cantik. So 4 bit, 7 bit, 5 bit. Alright. So seterusnya daripada sini kita akan start untuk buat subnetting. Let me move this. Kita akan start buat ni. So ni please pay attention please. Right, so IP kita ada 192.168.10.0 Okay, so dekat sini 192. Oh, saya tak bawa pula saya punya drawing pad tu. Okay, so slide 24. So boleh okay.
Okay, boleh tolong convertkan kepada binary. 192 ni berapa binary? Dot. So 168. Oh tak dapat cukup. Sebab sini 10. Okay. Dan kemudian 10. So kita adalah 0, 0, 1, 0. Dan ni adalah 0, 0. Alright. So, subnet mask kita adalah 255, 255 dia besar dia. So, semua satu. Subnet mask. Okay, so kita nak first buat untuk IT. So, IT kita nak pakai berapa bit tadi? Kita nak pakai, alamak. Jalan ke atas. Okay, kita nak pakai berapa tadi? 7, alright? Kita nak pakai 7 kan? Ya. Betul. So, daripada belakang ni kita kira. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak cukup 1. Sorry. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry. Kurang 1. Kena tengok dia kena very, macam mana cakap, memang kena berhati-hati. Pasal nanti dalam exam tiba-tiba hilang 1 bit tu habis lah. Alright, so sekarang ni kita nak pakai 7. So 7 daripada belakang kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So maksudnya sekarang ni kita dah jadikan dia punya subnet dah jadi. Ini semua sama je lah pasal kita tak ubah sini So ni saya anggap sama saja. So tak perlulah kita nak kira 2-3 kali. So maksudnya kita naik portion tu dia kena ke depan balik, dia jadi 1. So dan subnet kita dah jadi ni. 1. So nampak tak kat belakang ni kita boleh gunakan 7 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So inilah. Okay. Boleh. So ini subnet mask kita. So untuk IP address kita, so saya ambil balik. So dia akan jadi, ni saya ambil je balik ni. So maksudnya ni sama. Saya ambil yang atas ni, yang this one. Beza dia dengan kosong-kosong ni. Ambil balik. Okay, so since this is our first subnet untuk IT, so dia punya mask dia, subnet mask dia adalah berapa? 255 campur 25 campur 25 campur 1 dapat berapa? Berapa? 24 campur 1. Campur saja. Berapa? 25 kan? 24 campur 1. 25. So sekarang ni untuk network tu Sidon notation adalah 25. Ataupun equivalence kepada dia punya subnet mask adalah 255. 255. 255 dot. Naik 1 ni berapa? 128. Yes, correct. 128. So inilah subnet mask yang untuk IT punya subnet. So untuk network address dia kita akan ambil bawahkan. Network address dia adalah kita ambil balik 192.168.10.0. Pasal kita tak buat lagi. Ni dia punya network address. Ni network address /28.
25 campur 1. So 24 campur ni, so 25. /25. Okay, so untuk dia punya first usable address, kita kena tahu first usable address. So benda sama kita ambil first usable, maksudnya the first host IP yang kita boleh assign kepada host adalah kita jadikan dia, nampak tak ni yang portion ni. So kalau dekat network portion ni kita tak boleh sentuh pasal ni dah jadi network portion dah, kita anjak satu. Kan? Memang kita anjak satu. So ini still kekal kosong. So ini semua kita akan jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. First usable address. So punya address first usable adalah 192.168.10.1/25. Dan orang tanya, apa last usable? Maksudnya daripada 192.168.10.1 sampai berapa kita boleh bagi dekat dalam host dalam network tu. So, untuk last usable, sama juga, ini kita follow je. Ambil balik supaya kita tak payah tulis 2 kali. Dan kat sini dot satu. Kat sini naikkan 1. Satu. Jadi stick kosong lah. Kita tak ubah. So kat sini kita akan jadi dia 1 semua. 1, 1, 1, 1, 1. 0. Okay. So sekarang ni adalah untuk last usable. So siapa boleh tolong? So kat sini 192. 127. 168. Right. Thank you. So jadi 10.127/25. Ini the last. Ini the last host yang kita bagi. So maksudnya kita boleh bagi dekat dalam, kan kita perlukan 100 host kan. So kita boleh bagi 10.1, .2, .3 tu semua kita boleh bagi dekat server, kita boleh bagi dekat komputer tu semua. Dan orang akan tanya juga apa dia punya broadcast. So broadcast dia sama depan .0 pasal kita tak sentuh sini, pasal this is the network portion, dan dia akan jadi broadcast, dia akan jadi 1111111 semua. So dia akan jadi tambahlah satu dot ni semua, kita akan jadi 128. So itulah broadcast dia. Itu broadcast dia /24. So we have kat sini network address, first address, last address, dan kita kat sini ada broadcast. Boleh setakat tu? Right, so ini untuk first network IP. Soalan tak setakat tu? Boleh? Okey, kita pergi kepada seterusnya. Untuk the second yang kita nak buat adalah untuk operation. Kita nak pakai 5 bit. Okay, next kita pergi ke operation. So second network, operation ops. So ni sama je kita ambil, kita tak perlu nak tulis balik. So sama je. So tapi kali ni dah satu kan. So dia akan berbawa ke depan. So maksudnya ni dia akan jadi 1 0 0 0 0 0 0 0. Okay. Right. So nampak dia dah guna semua kan. So dia akan naik 1 lah. So 1 0 0 0 kan. Boleh kan setakat tu? Right. So untuk for this one dia nak pakai berapa tadi? 5 kan? So kita kira 5 daripada belakang. So kita pakai 1, 2, 3, 4, 5. So up until here. So kita punya subnet mask akan jadi .111000000. Okay, so untuk network address dia adalah apa? Ya ke 128 ni? So kira balik.
1 campur 2 campur 4 campur 8 campur 16 campur 32 campur 80. Sorry, ini 127 lah. Sini 127. Ini 126. Betulkan balik. Kira balik ni. Saya silap ni. Ni, tambah ni. Ni 34 campur 32 campur 16 campur 8 campur 4 campur 2. Ni 126, 127. Broadcast dia adalah 127. Network address dia ni. So, untuk second operation ni, dia punya network address adalah, siapa boleh tolong convert berapa? Apa ni? Network address untuk operation ni network. Siapa boleh tolong? Hello? Hello? Boleh ke? Hello? Siapa boleh dengar ke? So, /27. 128 lah. Ni 1 bit naik atas ni. Kan ni 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ni 128. So 168 .10.128. So ini network dia. Cider notation dia adalah 8 campur 8 campur 8 24 campur 3. So 24 campur 3 tak ada 27/27. So, subnet mask dia adalah 255 255 255 dot berapa? 128 campur 64 campur 32. So kita ada 224. Dia lah subnet mask dia 224. Yes, thank you Syazwani. Okay, so seterusnya. So kita akan buat benda yang sama. So first kita nak cari apa? First usable address. So kalau kita nak cari first usable address, sama saja. Depan ni .111. So beza dia kat sini kita akan jadi 0, 0. Yang mana lah kat sini dia adalah network portion dia. Ini host portion dia sekarang. Kat sini jadi 001. So dia punya network address, first usable address dia adalah 192.168.10. Okay, tambah berapa banyak bit yang ada ni? 128. 100 sini. Okay. So 128 campur 1. So first usable address adalah 129. Nampak tak? Kalau network dia 128, first usable dia misalnya 129. Nampak tak? Dia contiguous. Cluster tu jadi contiguous. Dia tak membazir address tu. Okay. So seterusnya untuk last usable. Sir. Yap. Yang 128 tu kita guna juga lah, sir? Tak. Dia network portion. Dia nanti kalau 128 ni kalau kita nak configure router ni tu dia akan pakai. Tapi kita tak boleh nak letak dia dekat pada network interface ataupun kita nak letak dekat server, tak boleh. Ini adalah network portion. Kalau kita nak buat routing dia, kita akan gunakan 128 tu. Kita nak point kepada network tu. Tapi kita tak bagi dekat host. Dia tak boleh guna untuk host. Boleh tak? So kita boleh start guna 129. Ini yang kita akan letak dekat server, dekat host, dekat interface. Dia boleh eh? Hello? Boleh faham ke? Faham, sir. Alright, so seterusnya untuk last usable 1110. So dia akan jadi berapa? Tolong siapa boleh calculate kan? 192.168.10. Berapa ni? Last usable dia. 128 campur 2 campur 4 yang 8. 60. 158. Kena double check dalam exam kalau salah, memang dia banyak salah calculation. Kena check betul-betul So ini first usable. Ni last. Okay, untuk broadcast pula. Untuk broadcast .100. Di sini semua 1. Semua jadi 1. So IP dia adalah 192.168.10.159. Itulah broadcast dia. 159 broadcast. Right? So inilah dia maklumat untuk second address. Second network. So ini network address. Network address. First usable ni subnet mask dia 25.25.25.224.
first usable address, last usable address, dan this is broadcast. 5 ni memang kena ada. Exam ini je masuk so please fahamkan apa yang saya tunjuk ni. Okay, second one. So kita nak last network kita nak pakai apa ni? 4 bit. Betul? 4 bit. Okay, so third network untuk marketing. So sama je depan ni. Sekarang ni dah sini satu-satu semua kan. So dia akan anjak ke depan. So jadi akan jadi 1 0 1 0 0 0 0 0. Okay. Okay, so kita nak pakai 4 bit. So 4 kira-kira daripada belakang. So kita jadi 1 2 3 4. So dah jadi dah. So this one is the host portion. Network portion. And this is the host portion. Okay, so untuk subnet mask dia adalah sama 1 1 1 1 tu semua. Kat sini dia akan jadi 1 1 1 1 0 0 0 0. Okay, so untuk marketing dan dia punya network address adalah 128 plus 32, 128 plus 32. So dia akan 160, 192, 168, sorry, 168.10.160 slash berapa serial notation? 8 campur 8 campur 8 campur 1, 2, 3, 4. So 24 campur 4. So sekarang ni kita punya serial notation adalah 28. Subnet mask dia adalah berapa? Sama molekular 255. Yes, 250. 240. Yes, thank you Zazwani. 240. Okay, so kita nak tengok dia punya first usable. So sama. Okay, so 1 0 1 0. Okay, so ini dah tak boleh buat apa dah Ini kita punya network portion. So kita buat yang 4 bit belakang ni. So first usable 0 0 0 1, which is 192.168.10.160/28. Dan untuk last usable sama .1010 juga. Dan dia dah jadi 1110, which is berapa ni? 192.168.128 campur 32, 8 campur 4 campur 2. So this is 174. Okay. So untuk last usable sama je 1010. So kita akan ada first usable ni, last usable, sorry, broadcast. So 1111, which is broadcast 192.168.10.175. Okay, so inilah the last one. Nampak tak? Dia contiguous. Kalau classless, dia tak membazir tau. Dia akan jadi, nampak? Ini yang kita nak. Ni kita nak, nampak? Dia start daripada 192.168.10.0. Ni, nampak? Dia jadi .10.128.160. Nampak? Dia tak membazir IP tu. Nampak? Dia contiguous. Daripada 0 sampai 175. Memang dia gunakan semua tu. Kalau kita tambah semua, maksudnya kita dah gunakan 175 IP lah kan. So kalau kita tambah ni semua, 10 campur 100 campur 30, memang kita guna dalam around 140. Tapi kita dah bazir sikit pasal untuk dia punya network address dengan broadcast address. Tapi this is one. So, nampak? Dia tak bazir. This is classless. Okay. Ada question? So saya dah buat recording ni, kena tengok banyak kali recording saya ni supaya kamu faham. Dan yang you guys kena buat dalam lab assignment tu, kena buat subnet dan kena configure
apa ni, kena configure network tu, memang inilah cara dia dalam soalan projek saya tu. Soalan tak? So, question from you guys. Semua okay ke? Boleh follow? Okay, so kita akan rehat dulu pasal mungkin you guys dah apa ni, dah heavy. So kita rehat dulu, nanti kita sambung balik. Kita akan teruskan dengan for the rest of the rest of this apa ni. Okay? Rehat 5 minit.
Okay, kita boleh start balik. Hello? Ready ke? Already, sir. Alright, so tadi ni saya dah terangkan subnet mask. So ni example lah, ni dia try untuk pecahkan ni dia cuba nak dapatkan dia punya network address daripada dia punya subnet mask. Boleh so kita boleh tengok example kat sini. Okay. Dan ni untuk last address. So I think this I already covered tadi. Okay, network address. Ni subnetting saya dah tunjuk tadi. Kita pecah-pecahkan ni. Okay, nampak kita boleh eventually kita dapat tadi satu. Nampak tak? Dekat sini dia bagi satu besar 17 12 14.0. So dia nak pecahkan kepada 3, nampak? Ada 27, 28, 28, nampak? Dia pecahkan. Sama je konsep yang saya tunjuk tadi tu, ini dah apply. So mungkin you guys kalau nak try buat sendiri, mungkin nak buat your own revision, boleh tengok example dalam ni. Dan ataupun boleh tengok saya punya recording tadi So daripada tadi saya bagi /24, kita pecahkan dia jadi slash berapa? First jadi slash 25, kemudiannya /26, 28. Jadi kita pecahkan. Okay. Ini boleh try. And kita boleh juga buat subnetting 3 level. Tadi tu saya tunjuk dia 1 level. So kita boleh buat juga dia 3 level di mana kita nak bagi tahu kita ada group of customers. Di mana kita tadi tu kita hanya pecahkan based on host. So ini adalah dia pecahkan ikut customer. So kena tengok kat ni. So maksudnya konsep dia macam ni. So dia kalau kita kat ni 64 perlukan 256. So okey, kita tengok 192 100. Okey, jom kita try buat. Ini cycle level. Ni nanti boleh tengok recording saya share, please tengok banyak kali untuk cuba fahamkan. Ada ke Sam lepas saya ajar? Alah, tulisan dah macam. Okay, so tadi tu 190 dot 100 dot 0 dot 0 /16. Okay, first thing first, siapa boleh daripada sini bagi saya apa dia punya subnet mask? Anyone? Subnet mask? $255, Yes. 255, 00. Yes. Thank you. Okay, so daripada sini, daripada subnet mask dan serial notation, which one is the host portion, which one is the network portion? Siapa boleh tolong saya? Ni ada ni. So this one is network. Network. This one is the last 2 byte is host portion. So which one yang kita boleh buat subnetting tu semua? Mana yang kita boleh sentuh? Yang lain tu semua kita fix. Host. Host, right? So this one. Alright, kita tengok requirement dia. Tadi tu kita hanya ada host addressing requirement. Sekarang ni dia nak buat group. So maksudnya dia nak ada 64 subnet yang ada 256 address. 64 subnet yang ada 256 address. Dan 128 subnet yang ada, so kita ikut je. So, kita cakap. Tadi tu dia nak 64 customer yang ada 256 address. So next dia nak ada 128 customer yang ada 128 address. Dan dia nak ada 128 address yang ada, 128 network yang ada 64 host. So ni host.
Ini kita ada network. Tengok macam mana dia buat. Nampak tak? Dia pecahkan ikut group. So mula ni dia buat group untuk 24 dulu. Maksudnya yang nak fulfill yang besar dulu. Nampak? So kat sini mana yang guna paling besar? Network pengguna yang paling besar. This one, right? Ni 256. So 256 kita nak gunakan berapa? To the power of 8. Kan? So ni 8 bit. So ni 7 bit. Ini kita nak pakai dia 6. Ni 6 bit. Okay. Okay. So untuk 64 ni kita nak pakai berapa bit? To the power of 6. Ni 6 juga. Ni untuk host. 1 to 8. This is 7 bit. So this one is apa ni? 7 bit juga. Okay, so kita tengok tadi address kita. Tak faham, please stop me Jangan just, tak faham just, you know. Pasal saya tak sure you guys follow ke tak. Okay. So kat sini, kita tukar dia kepada binary dulu. Okay, so tolong tukarkan dia kepada binary. /16. Okay, so someone please 190. Berapa? Tukar pada binary, kita ada 10 111 dot 100 kan? Itu 100 Yep, 100. So 100 adalah 0 1 1 okay, dot 0 0 0 0 0 0 0 bit 0 0. Thank you Adib. Hafiz, okay. So right, so dia punya submit mask adalah 111. Ni kita tulis kali pertama je. Zero, zero. Okay. So, untuk the first group tu, yang kita ambil yang paling besar, dia nak guna 8 bit kan? Terus. So, dia gunakan 8 bit. Okay, so, ni dia punya host portion. Dia guna the whole 8 bit. Kan? 8. Dan seterusnya adalah, ni memang dah tak boleh nak buat apa dah. So, kita ada ni. So, ni adalah untuk network tadi. So, untuk the first network, kita nak 64. So, kita nak pakai 6 bit. 6 bit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bit untuk network. So, sini 8 bit. So, dia nak, so kalau untuk the first group ni, kita nak 64 lah guna kan. So,
the first network tu adalah di mana dia yang this one semua kosong. So the first network dia adalah 190. Sorry, dia punya subnet mask dia akan jadi 11111 dot 11 110. Ni 16. Sorry. Ni betul lah 24. So 1111110. Yap, ni network dia. So the first one dia punya address akan jadi 192. Satu zero, sir. Mana? Yang one. yang first. Betul, zero, betul. So sekejap So kat sini 100.0.0/24. Ni untuk first group punya ni. Okay. So untuk the last group sekejap. Sorry, sekejap. Saya tu Okay. So untuk the last one yang dekat group ni, so maksudnya dalam ni dia boleh pakai lah 24 tu. So last dia akan kat sini kita naikkan 6 kan. So jadi 1. So untuk the last subnet untuk dalam group tu, so kita akan jadikan ni sama je ambil. So nanti dia akan jadi kat sini 00. So kat sini 00. So kat sini dia akan jadi 111111110. So ni first network dalam first group, first network in the first group. So ini last IP dia adalah 190.100. Ni apa ni? 1 plus 2 plus 4. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32. So 63. 63.0. Yap, ini adalah last network for the first group. Okay. Okay, so so untuk second group dia nak pakai berapa? So dia nak pakai 7 bit 1 to 8 dan dia juga 1 to 8. Okay, so kita ni sama. This is all the same. So kat sini dia jadi 0 1. So kita jangan buat portion tu dulu. Dot 0 0. Okay, so dia nak pakai berapa bit di sini? 7, yep. Just double confirm. So 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So here. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And for the
host pun dia nak pakai 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 here. Okay, so untuk the first network for this one, untuk second group, so first network for the second group adalah 190.100 dot ni berapa? 64.0 slash subnet mask dia adalah 1111111 0. So 24 plus 1, so slash 25. Tadi atas tu slash 24, ni 25. Okay, so untuk seterusnya adalah untuk last dalam second group adalah kat sini semua sini semua jadi satu, so dia akan jadi kita ambil je balik. So 0 1, so akan jadi 1 1 1 1 1 1 1 ni 0 push quotient. Kalau nanti kalau dia perlukan juga, okay, dalam network tu pula apa dia punya first host then you kena buat yang macam sebelum ni. Dekat dalam ni, kat dalam host quotient 111 tu juga. Tapi since kat sini kita nak identify dia punya network dulu. Nampak tak? Kita group daripada sampai 63, nampak? First. Ni 64 sampai 127. Nampak? Kita ikut group. Inilah third level punya subnetting. So, since 111 ni, so this is 190.100. Ni kita tambah lah. Kita tambah dia 111 tu semua. So tu berapa tu? 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64. Sampai 127/25. So daripada slash 25 tu dapat subnet dia. Dan seterusnya. Ini untuk second group. Untuk third group, kita follow juga. Ambil. So ni dah 111. Kita anjak je depan. So jadi 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0. Okay, nampak? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Right? So kita tengok dekat dia punya requirement atas tadi. Untuk second dia nak 1 to 8 network dan juga 64. Kali ni 64. So kita kira 64 which is equivalent to 6 bit. So dia nak pakai 6 bit. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia nak pakai 6. Okay. So network portion dia, subnet mask dia akan jadi 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ni semua 1. So senang cerita dia akan jadi 24 plus 2. So cider notation adalah slash 26. So untuk the first network dia akan jadi sama juga kita ambil. So kat sini dia akan jadi seven tadi sekejap. Yap, so kita nak pakai sorry, kat sini 0 0. Okay. So kita nak pakai berapa tadi untuk host 7 juga. So kita akan 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7. So until here. So network dia adalah 190.128.0. Okay, untuk last dia adalah 100.11111 which is 0.00000. So last network untuk last group, untuk third group ni adalah 1 to 8 plus 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. 1 plus 2 plus 4 plus 1. So
190.100.159.128 plus 64 192/26. 190.100.159 dan dot 192. So kalau kita tengok sini, nampak? Dot 159.192. Nampak? Plus 159.192. So this is how kita buat third group. So benda ni memang juga kena buat latihan lagi. So boleh tengok balik recording yang saya buat ni dan boleh comparekan dengan jawapan. Nampak sama je jawapan dia. 128 last kan? First subnet untuk third group ni 128. Last kali 159. Tapi dia punya last network dia adalah usable address dia adalah 192. Nampak? Contiguous. So this is how we do 3 level punya subnetting. Boleh tak? Question? Boleh. So senang cerita dia main pit tu je. Dia kalau kita nak tengok semua dia naikkan satu. Betul dia naik satu ke depan. Macam itulah. So kita memang kena buat yang macam saya buat ni. Right. So tapi mesti akan ada tanya. Tadi bukan ke Sir cakap kalau sepatutnya kita kalau contoh minta 1256 since kita kena pakai tolak 2 kan. Benda tu still apply. Tu memang betul. Tetapi this is not a very good example lah. Sepatutnya dia kena bagi kat sini 12154. Dekat sini sepatutnya 154. Dia tak boleh nak turun minta 256. Okay, dia kena letak 254 sebenarnya. Ni ada kesilapan sikit. Tapi anyhow, yang saya cakap tadi tu tolak 2 tu memang true. Pasal dia akan ada network portion dan juga broadcast. Ni mungkin dia nak generalize konsep, nak tunjuk yang 3 level. Sepatutnya soalan kat sini dia akan minta 254, 126, ini dia akan minta 62. Faham tak? Dia sepatutnya kena tahu yang ada dia punya network portion dan dia punya broadcast portion tu. Boleh dapat konsep tu? Okay. Right, kita teruskan. Ni saya dah cover dah semua ni. Saya dah buat dah. Ni semua all the ni. Okay, seterusnya untuk since kita dah ada shortage of address macam saya cakap tadi, tapi orang still nak pakai IPv4 pasal dia tak boleh nak terus straight away migrate ke IPv6 walaupun most of people sekarang ni dia dah going toward IPv6. So kalau you guys guna Unify dekat rumah tu pun memang dia dah by default dia dah enable IPv6 provided yang kamu dah enable kat kamu punya home router tu. Anyhow, sekarang ni walaupun still orang gunakan IPv4, cara dia orang akan gunakan network address translation di mana kita akan ada private network. Maksudnya kat dalam ni private ni semua orang akan boleh pakai. Dia tak perlu unik dah. Maksudnya setiap rumah dia akan ada private network dia sendiri. Dia boleh pilih either kelas A punya private network, kelas B ataupun kelas C. Selalunya kalau yang macam saya ni, saya guna private network lah. Dalam saya punya network ni, nampak? So private network saya 10. So saya punya adalah kelas A punya private network. So nanti dekat router saya dia akan buat translation kepada public IP address. Contoh So nampak tak kat sini my private IP adalah 10.99.0.252. Ni untuk private saya dalam network saya, tapi sebenarnya kalau dekat internet luar sana dia akan nampak network saya adalah what is my IP. Dia ada public IP saya adalah 202. Nampak? Dia buat translation daripada private IP kita translate kepada public IP. Ini mesti unik. Ini globally. Sekarang ni kalau kamu ping, kamu akan ping kepada saya. Kamu pergi buka komputer kamu sekarang, kamu ping. Sebenarnya kamu hantar paket kepada saya punya PC. Dia akan buat network translation. Dan sebenarnya this IP dia share dengan banyak PC dalam saya punya network ni. Alright? So itu konsep dia. Nampak? Dia ada buat net router. Kat luar ni kita ada public IP dan ni dalam ni private IP. Ini semua sekarang ni macam tu. That's how kita still boleh guna IPv4 walaupun IPv4 tu sebenarnya dah habis dah address dia. Kalau kita nak minta dengan registrar, tak ada dah. Dia akan bagi IPv6 sahaja. Right? So itulah konsep IP translation. Nampak tak? Dia ikut macam tu. Dan macam mana dia buat netting tu sebenarnya setiap host tu walaupun ada satu public address, dia akan satu public address tu dia akan ikut port pula. So maksudnya kan kalau kita gunakan port tu, port ada 16 kan. So 2 to the power of 16. So 2 to the power of 16 kita ada 265536. 2 to the power of 16 port number. So 65536.
So, satu public IP boleh di-share dengan 65536 devices. 65,536. So that's how public IPv4 public address tak habis lagi pasal di-share macam tu. Okay, boleh baca. So kita boleh buat using one IP address untuk share kan banyak. Saya dah terangkan konsep. Dia akan gunakan internal dengan external dan dia akan gunakan dengan port. Right? Boleh setakat tu untuk netting. Boleh baca sendiri tapi itu konsep dia yang saya terangkan tadi. Satu public IP kita akan sharekan dengan banyak private IP dan private IP tu dia ada kelas A, kelas B, kelas C. Boleh? Boleh. Right, seterusnya adalah yes, this is the favorite one, IPv6. Now, to address the long-term solution, of course, kita kena ada more addressing. So, we have introduced IPv6. So, IPv6 kita ada 1 to 8 bit, which is very long. So, kalau IPv4 kita ada binary notation, kita ada decimal notation dan hexa notation. Dalam IPv6 kita ada binary dan hexa saja. Pasal kalau kita pakai decimal dia terlampau panjang juga. So ini sebenarnya dalam hexa my IPv6. Ini adalah hexa notation. Setiap satu tu adalah dalam base 16 hexa. Nampak tak macam ni? Dalam 111 tu banyak, dalam satu 8 bit tu dia akan jadi FDEC. Kalau hexa setiap satu ni adalah 4 bit. So contoh FFF ni berapa bit? 1111. Yes, D 1011. Is it? Sorry, 101. Betul lah? 1101. Ya, betul. So E seterusnya. Dan dia akan pecahkan dengan ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, dia ada pecahan 8 portion. Dia akan separatekan by titik ni. Okay. Ni, dan kita boleh abbreviate. Maksudnya kita boleh contoh, ini dia punya original hexa, tetapi kalau kat sini contoh ada 00 macam ni, kita boleh letak dua notation macam ni. Kita buat dua notation menunjukkan itu sebenarnya adalah 00 semuanya. So ni dia punya abbreviation FDEC 74 titik-titik dia jadi titik-titik ni maksudnya adalah 0000 dan dia boleh buat sekali saja. Ini sebenarnya full address saya adalah kalau kita tengok kat sini FD80 titik 2 ni kan sebenarnya dia adalah FD80 000 titik 000 titik ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 saya kekurangan. Okay, so dia FD80 000 barulah B9153A60. Nampak dia abbreviate. Ni sebenarnya ada 3 kali 0 tu. 3 kali this one. Dia ada 3 kali 0 ni. Okay, dia abbreviate. Jadi satu macam ni tu konsep dia. Right, so ni boleh try sendiri, ni original dan untuk kita expandkan balik. Dan ni dia punya address space. Okay, dia memang besar, dia ada kalau start dengan depan tu 00 dia adalah reserve. Kalau 001 unsigned dan kita ada unicast, multicast dan sebagainya. Ni adalah dia punya address space dia. Dan first untuk unicast kita akan dia dah siap-siap dah pecahkan. Kita tak perlu nak buat sangat dah. Sebenarnya kalau kita nak letakkan interface dia akan /64. Ya, sekejap. Saya buat notation. Alamak, tak boleh lah. So ini sebenarnya adalah 64. Maksudnya 64 network address, 64 host portion. Lepas tu untuk dia bagi dekat ni, so kat sini 48. Dia dah siap-siap dah, dia dah fix. Dia ada 1 to 8, 64. Nampak tak? Dia macam class full kan? Pasal dia rasa banyak lagi. Tak tahulah, mungkin in the future tiba-tiba IPv6 nak habis dan at that time mungkin dia akan start buat apa ni lah. Dia akan start buat what we call as classless. Tapi sekarang ni dia macam class juga. Nampak tak? Kat sini ada 64, dia dah fix. Dia bagi macam tu Ni untuk unicast. Untuk unicast, untuk kita buat one-to-one communication. Okay. Dan kita ada multicast untuk one to many.
So this is how, nampak semua bit yang memula tu akan naik satu. Dan kita juga ada anycast di mana one to group, ini anycast, dan kita juga ada reserve address. Right? Ini reserve address dia. Ni untuk link local. Link local adalah di mana network interface kita ni dia tak ada router, tak ada network, dia hanya nak buat point to point, link local. So dia ada juga. Link local tu hanya untuk for that particular broadcast domain. Right? So ini untuk link local. Alright, so I think that's all for logical addressing. Okay, so do you guys have any question? Nanti saya akan share saya punya slide saya punya lecture ni untuk kamu tengok balik yang subnetting tadi. Please memang akan masuk dalam test, dalam exam ke. Dan kalau you guys nak buat your group project yang saya tunjukkan second level punya subnetting, itulah yang you guys buat dalam group project untuk buat subnetting tu. Boleh? Benda tu kena masuk dalam report tau. Dan report kena tunjuk macam mana kamu buat subnetting tadi. Okay? Berapa dia punya network address, apa dia punya tu, semua kena masuk dalam report. Dalam group project. Boleh tak? Any question? Nampak tak? So mungkin boleh buka balik untuk remindkan balik untuk group project you guys. Nampak tak ni? So this is, saya nak kamu buat second level subnetting. Okay, benda ni semua macam kamu kira kena masuk dalam report. Dan bila kamu nak letak dalam devices, nak assign, kena guna assign IP address yang kamu derive ni. Alright? Okay, any question guys? Boleh? No. Alright, dan kalau tak ada apa dan saya tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan sepotol as. Okay, saya bagi attendance sekejap. By the way, Sir. kalau yes. Saya kata saya nak ajar cara guna betul packet tracer. Yes, akan. Minggu depan, insyaAllah. Oh, minggu depan lah. Okay. Pasal kamu nak terus buat ke? Nanti kamu sebab- jam pula otak. Saya kata hari tu minggu ni saya nak ajar. Yes, tapi dah kita ada logical addressing kan, kita banjir itu kan, kita anjak ke depan. Kita punya, faham tak? Kita punya minggu tu. Kalau tak, sepatutnya logical addressing minggu lepas. Kita buat minggu lepas, tapi faham tak? Ke kamu nak terus buat yang packet tracer ni, boleh larat? Itu yang saya share video yang saya tunjuk tutorial tu. Video dekat saya share kat YouTube tu. Itu tutorial yang saya bagi kepada studi-studi yang sebelum ni, itu jugalah nak configure packet tracer tu. Boleh tak? Boleh sir. Right Okay, sekejap saya bagi attendance. Boleh tengok video kalau untuk yang packet tracer tu. Tutorial pun banyak kat internet. Okay, so dah isi attendance. So, insyaAllah we will see next week. Right, so kita akan start buat apa ni? Kita akan start buat packet tracer tu dan mungkin minggu ke-14 lah. Kita akan ada presentation untuk group project. Okay? Right, so Assalamualaikum. Jumpa minggu depan. Salam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Salam. Thank you, sir. Okay. Thank you sir. Thank you, sir.